وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akui. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana begitu kasihnya Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba yang kerdil, saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah, kita merayu pada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamah akan kita dengan amalan-amalan yang sebegini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana telah masuk bulan Ramadan kepada kamu, langit dan juga bumi akan berseru, bergembiralah wahai sekalian orang mukmin, kerana telah datang pada kamu bulan, yang mana bulan ini, yakni bulan Ramadan, tidak adalah apa-apa balasan Allah Ta'ala kepada kamu terhadap bulan ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan syurga pada kamu. Pada hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban wajabat lahul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, barang siapa mendirikan salat pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan hati yang penuh keimanan pada Allah, maksudnya dia jaga salatnya, dia jaga puasanya dalam keadaan tak maksiat, wa ihtisaban, mengharap ganjaran pahala keredaan Allah, wajabat lahul jannah, sesungguhnya wajiblah syurga baginya. Moga-moga dengan berkat mujahadah kita, dengan amalan puasa pada bulan Ramadan, dengan tak makannya, tak minumnya, daripada subuh sampai maghrib, tak bersama dengan isteri, moga-moga dengan penat lelah kita ini Allah gantikan dengan syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hadis yang lain, pada hadis yang cukup masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan penuh keimanan dan juga dalam keadaan mengharap keredaan Allah, mengharap ganjaran pahala daripada Allah, maka seluruh dosa-dosa yang lampau akan diampun oleh Allah, dan dosa-dosa yang akan datang juga akan diampun oleh Allah. Ulama mengatakan, apa yang dimaksudkan dosa-dosa yang akan datang diampun oleh Allah? Apakah kita ni boleh je buat maksiat, Allah nanti dosa akan datang akan diampun? Tak. Ulama mengatakan maksudnya adalah, barang siapa puasa, dijaga puasanya betul-betul, nanti setelah daripada bulan Ramadan tak ada puasa, tak ada kewajipan puasa, maka Allah akan jaga fikiran dia daripada maksiat. Allah akan jaga hatinya, tidak ada terlintas untuk maksiat. Allah akan jaga zahirnya, seluruh anggota badannya daripada tidak maksiat kepada Allah. Moga Allah jaga kita, Allah terima bulan Ramadan kita, amalan-amalan kebaikan khususnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, jadikan bulan Ramadan ia sebagai madrasah
melahirkan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, satu orang yang kaya macam mana pun, di akhirat kekayaan dia tak ada nilai, takwanya ada nilai. Satu orang yang rumahnya besar, berbiji-biji pula, di akhirat tak ada nilai, adanya nilai takwa. Satu orang yang memiliki pakaian yang mahal, tak ada nilainya, melainkan takwa, nilai seorang itu di akhirat. Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, ketahuilah sesungguhnya di akhirat kelak semua manusia bugil, semua manusia tak ada pakaian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah ketika itu tak sibuk manusia tengok dia melihat melihat apakah manusia tak melihat keadaan auratnya orang lain tengok melihat auratnya? Nabi SAW bersabda, manusia sibuk ketika itu dengan amalannya, entah tempatnya syurga atau neraka, sehingga manusia tak bernafsu ketika itu. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan puan-puan, Al-Imam Dawud At-Tai rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa menjadikan hidupnya seperti bulan Ramadan, nescaya matinya lebih gembira daripada hari raya. So hari raya tak boleh balik, jangan senang. Oh tak best lah, tak gembira lah. Fikirlah macam mana kematian kita, kegembiraan seperti hari raya. Moga-moga kesemua kita, kematian kita seperti hari raya, gembira seronok. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, hadis rawahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa farhatain, Allah kurniakan dua kegembiraan. Pertama, fi iftar, ketika dia berbuka, kan? Semua gembira kan ketika berbuka. Cuma satu geng je tak gembira, geng plastik hitam. Biasa je buka puasa dia tu. Tapi kita sungguh wallahi seronok kita. Yang kedua adalah liqa'illah, kegembiraan dia ketika bertemu dengan Allah. Tak sabar-sabar kerana perik jerih dia lakukan amalan dahulu di dunia, apa akan balasan yang Allah berikan padanya. Tak sabar-sabar. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW mengatakan, ada manusia yang banyak membencinya, malah aku suka kepadanya, iaitu kematian. Kematian akan menghantarkanku pada sang kekasihku, iaitu Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang sibuk beramal. Di antara amalan yang digalakkan, dibanyakkan ketika berada pada bulan Ramadan, sedekah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, pernah satu ketika seorang sahabat Nabi SAW jumpa dengan Nabi dan tanya pada Nabi, Rasulullah SAW, ketika waktu bilakah terbaik untuk kami sedekah? Min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan, ia adalah seafdal sedekah. Maka sedekah, di antara amalan sedekah pada bulan Ramadan, bagi makan, bagi minum pada orang yang berbuka. Al-Imam Sayyidina Muhammad Ibn Wasi' rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang yang berhajat pada pengampunan Allah, bagi makan, bagi minum pada orang. Kerana Nabi SAW mengisahkan seorang wanita di zaman Bani Israel, wanita yang tak baik, pelacur, maaf cakap, memberikan minum pada anjing. Di situ ada pengampunan Allah. Bagaimana seorang memberi minum pada orang yang berpuasa kerana Allah? Bagaimana pula seorang memberi makan minum pada orang yang berpuasa kerana Allah, imanan wa ihtisaban? Maka lebih cepatlah pengampunan Allah Ta'ala kepada kamu. Al-Imam Fathul Mawsuli rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala sebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, perkataan Imam Al-Fathul Mawsuli rahimahullah. Al-Imam Fathul Mawsuli rahimahullah mengatakan, saya lihat dengan mata saya sendiri, sesungguhnya ada seekor anjing mendekati bangkai. Dia menghidu bangkai tersebut, kemudian ditinggalkan bangkai tersebut. Tak berapa lama dipanggil geng dia, lebih kurang dalam 12 ekor, 10 ekor, dan dia mengalu-alukan ke semua kawannya terlebih awal makan, dan dia duduk di tepi. Setelah mereka habis makan, sisanya tinggal sedikit dan mereka dah balik.
maka anjing yang pertama kali yang jumpa barulah dia makan sisa tersebut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan kalau anjing reti mendahulukan temannya lain, apakah kedudukan hati kamu lebih rendah, lebih hina daripada anjing? Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan perempuan, jangan hilangkan kemuliaan seorang insan, seorang manusia dengan kedukutnya kita, sehingga kita lebih rendah kedudukan hati kita daripada kedudukan anjing yang dipandang hina oleh pandangan mata manusia. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan perempuan, di antara amalan yang perlu kita jaga, tadi banyak kan, sekarang perlu dijaga, adalah lidah kita. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Wara'. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang saleh terdahulu punya nak jaga lidah supaya tak merosakkan amalan pahala mereka, maka mereka akan letakkan batu-batu kecil pada mulut mereka. Tidaklah mereka mengeluarkannya melainkan ketika makan dan minum. So jaga lidah betul. Nabi SAW bersabda, puasa itu bukanlah hanya sekadar dia puasa makan dan minum, tapi berpuasa daripada lidah, berkata yang keji dan bermaksiat, perkara yang tak baik disebut. Riwayat lain, Nabi SAW bersabda bahawa ramai orang melakukan puasa tak mendapatkan apa melainkan penat, lapar dan haus. Berapa ramai orang melakukan qiyamul lail, tahajud, tak dapat ganjaran besar melainkan dapat menjaga malam sahaja, disebabkan lidah yang tak jaga. Nabi SAW bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina, dosanya mengumpat lebih keji, lebih teruk daripada dosa berzina. Hari ni kita cakap fulan bin fulan anaknya berzina, teruk betul. Ingat, kita yang tengah cakap perbuatan anak kawan tu, dosa kita lagi besar lagi lah. Kenapa tak terkejut? Kenapa terkejut dengan anak fulan bin fulan yang maksiat berzina? Kita yang tengah mengumpat, kenapa kita tak nak terkejut pada dosa kita lagi besar daripada dosanya? Apabila hadis ini dikemukakan, disebut oleh Nabi SAW, seorang sahabat bangun, Tuan, apakah benar dosa zina besar sedemikian, dosa mengumpat lebih besar daripada zina? Nabi SAW bersabda, orang yang berzina meminta taubat pada Allah akan diterima, tapi orang yang mengumpat tak akan diterima oleh Allah, melainkan dia merendah mohon maaf halal kepada orang yang pernah dia mengumpat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika mana Imam Hasan Basri, ada orang datang padanya dan mengatakan fulan bin fulan mengumpat, maka Imam Hasan Basri mengatakan alhamdulillah. Kemudian Imam Hasan Basri masakkan masakan sedap, pergi jumpa kawan yang mengumpat tersebut, kata ambillah makanan ini yang sedap aku masak untuk kau. Maka orang tersebut mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Imam Hasan Basri, kenapa ni masak sedap-sedap bagi ada kenduri? Tak, kerana aku berterima kasih pada engkau, kerana engkau memberikan pahala-pahala engkau kepada aku. Kerana Nabi SAW bersabda, orang yang mengumpat orang lain, seluruh pahalanya akan transfer pergi pada orang yang mengumpat. Begitu baiknya engkau dengan aku, engkau berikan pahala-pahala engkau pada aku, atas tanda terima kasih aku berikan makan yang sedap pada engkau. So adab ketika orang menyampaikan fulan bin fulan mengumpat, itu reaksi kita. Maka ulama' mengata, andai kata ada orang datang tengah dan mengatakan, fulan bin fulan mengumpat kamu, bahaya orang ni. Nanti kekurangan kita apa semua dia boleh cerita juga pada orang lain, rahsia kita pun dia boleh bocorkan. Maka sekiranya ada datang orang tengah mengatakan fulan bin fulan mengumpat, maka cakap dekat dia, moga-moga dia diampun oleh Allah, awak ni yang bahaya ni moga diampun oleh Allah, dan saya juga moga-moga diampun oleh Allah. Kemudian ada duit lebih sikit, belanjalah nasi Arab orang tu. Belanja dulu baru cakap ini nasi Arab ni sebab awak mengumpat saya. Kalau cerita awak mengumpat saya ini nasi Arab, memang dia tak akan makan lah. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa Ramadan selama 1 bulan terbagi pada 6. Pertama adalah menundukkan hawa nafsu. Tak boleh makan, tak boleh minum kerana ketaatan pada Allah. Tak ada bersama dengan isteri. Yang kedua adalah supaya melembutkan hati dan menjadikan hati wadah tempat berzikir kepada Allah dan renungan tafakur soal akhirat. Kerana orang berpuasa tu lembut hatinya. Sayyidina
Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah mengatakan, andai kata seorang mukmin pergi ke pasar dan kelaparan ada jual, nescaya dia akan beli lapar. Masya-Allah, lapar tu menjadikan lembut hati. Yang ketiga, hikmah adalah supaya mengetahui keadaan bagaimana orang fakir, orang miskin. Macam ni mereka tak makan berhari-hari macam mana. Saya daripada subuh sampai maghrib. Bagaimana orang yang miskin berhari-hari tak makan, dan memotivasikan diri kita mendekati mereka. Al-Hafidh Ibn Naim Al-Asbahani rahimahullah fi Hilyah, dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan, barang siapa dakwah mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disayang pada Nabi, tapi dia tak mendekati orang fakir miskin, bohong, dia tak cinta pada Nabi. So kita kata kita sayang pada Nabi, umat Nabi, kemudian ketepikan golongan fakir miskin, nak bergaul dengan orang kaya je, nak bergaul dengan orang yang kita besar, nak bergaul yang ada jam tangan, ada tai, nak bergaul dengan orang yang rumahnya besar. Orang miskin ni mana kita letak? Pada orang miskin ini yang paling didekati oleh Nabi SAW. Jangan jadi buta hati kita, celak betul-betul, perhati betul-betul golongan fuqara wal masakin. Dan golongan yang terawal, hadis yang sahih, yang akan masuk di dalam syurga adalah golongan fakir miskin. Ketika itu penghisapan yang sulit, payah akan dialami oleh orang kaya dan orang yang ada pangkat. Ketika itu orang kaya dan pangkat akan kata, aduh, alangkah baiknya kami dahulu di dunia menjadi seperti mereka fakir, kerana mudahnya perjalanan mereka menuju pada syurga. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah yang keempat, menutupi ruangan masukkan syaitan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan boleh masuki pada tubuh kamu dan mengalir pada darah kamu. Nanti syaitan tak ada. Nanti ketika Syawal, syaitan berkeliaran. Syaitan kita dia cari balik lorong nak masuk, dan dia akan melihat tutup, tak ada nak masuk. Nanti kerana perbuatan maksud kita ketika Syawal, hari raya, maka ruangan demi ruangan sikit dibuka. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, hari raya adalah hari orang mukmin, orang Islam lelaki menjaga pandangan mata. Biasa orang perempuan keluar. Kita jangan tunggu raya lah, sekarang pun nak kena jaga mata dah. Duduk rumah pun jaga mata dah, dengan handsetnya, dengan TV-nya. Innalillah. Tak sayang ke pahala Ramadan, pahala duduk kuliah tarawih, balik boleh tengok TV? Astagfirullah. Baru menghadap Allah, kemudian menghadap TV aurat orang lain. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, Imam Hasan Basri keluar daripada rumah lakukan salat Aid hari raya, kemudian balik, isterinya tanya kat pintu, suamiku yang tersayang, perjalanan kau daripada rumah ke masjid, daripada masjid, apa yang kamu tengok, berapa perempuan yang kamu tengok? Maka Imam Hasan Basri mengatakan, wallahi, sesungguhnya perjalanan aku dari rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah, yang aku lihat hanya kedua ibu jari kakiku saja, yang lain aku tak tengok. Hidup macam tu. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah yang kelima, apa hikmah Allah jadikan bulan puasa itu 1 bulan pada bulan Ramadan? Hikmahnya, kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Bustanul Wa'idhin, bahawasanya di sirat nanti giliran kita dan kita nak lintas entah menuju pada syurga, tergelincir, bawahnya neraka 30 tahun. Mak lintas titian sirat tu, giliran kita nak lintas, makan masa 30 tahun. Barang siapa puasanya 30 hari betul-betul dijaga, maka 30 tahun itu Allah akan permudahkan, Allah akan percepatkan. So jaga betul-betul bulan Ramadan, ketika di akhirat pada sirat akan Allah mudahkan. Kalau tak, 30 tahun. Yang terakhir, yang keenam, sebab Allah wajibkan sedemikian 1 bulan Ramadan puasa, bukan hari lain, 1 bulan pula tu, supaya faham keadaan, bagaimana keadaan ahli neraka yang tak ada makan, tak ada minum. Ahli neraka kalau makan tersangkut, sakit. Di antaranya adalah buah zakum yang akan hancurkan perut-perut dan ususnya. Kalau minum air yang mendidih panas, air nanah, air darah, maka ahli neraka 1 titik air putih pun bagi nikmat dah bagi dia. Padahal dahulu di dunia tu tak pandangnya Starbucks, Melo Ice, Teo Ice, sirap air lychee. Padahal ahli neraka tak minta tu semua. Starbucks dia tak minta, Melo Ice tak minta, ais kosong tak minta. Yang diminta hanya 1 air titik putih tu dan nikmat bagi dia. Berarti kata Imam Ibn Jauzi, kenapa puasa tu jadi 30 hari pada bulan Ramadan? Supaya faham keadaan kita begini, ahli neraka ya, tak ada makan. Saya daripada subuh sampai maghrib, macam mana beratusan ribuan tahun kalau Allah rendamkan saya dalam neraka, na'udzubillah.
dan memotivasikan diri supaya elak daripada maksiat kepada Allah. 20 minit dah. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah. Terakhir, di antara etika adab ketika berbuka terbahagi pada 5. Tadi 6 hikmah puasa, sekarang 5 etika adab berbuka. Pertama, hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, yang mafhumnya sesungguhnya ketika iftar, ketika berbuka memiliki doa yang mustajab, maka banyakkan doa. Yang kedua, pastikan menu berbuka dihindar daripada makanan haram dan syubhat. Kerana sekiranya orang berbuka dengan menu yang haram dan syubhat, menjadi penghalang doanya tak akan mustajab, meskipun ketika berbuka memiliki doa yang mustajab. Yang ketiga, pastikan makanan yang sederhana. Nabi SAW, riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya makanan baginda kebiasaan adalah daqal, kurma yang murah, biasa buang je. Itulah kurma yang dimakan oleh Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diundang dan diletakkan roti yang lembut di hadapannya, nangis Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya selama aku hidup dengan Nabi, wallahi aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, Nabi SAW tak pernah tengok roti lembut. Sentuh, apatah lagi tengok pun tak, makan jauh sama sekali. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga perempuan, makan yang sederhana cukup. Yang seterusnya, di antara etika adab berbuka adalah pastikan kita makan tu tak sampai membawa sampai kenyang yang tersangat. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, barang siapa memenuhi penuh perutnya dengan kekenyangan dengan makanan halal, maka hatinya terjenti untuk melakukan perkara haram. Jaga-jaga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima adalah pastikan duduk makan dengan orang miskin, orang susah. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tidak akan makan melainkan bersama dengan orang-orang miskin, dan inilah amalan orang-orang saleh, para sahabat. Tidaklah mereka makan, mesti makan dengan orang-orang miskin. Jangan kita fikir nak berbuka dengan orang-orang have-have saja, yang ada-ada, sehingga kita pinggirkan orang yang susah. Padahal kita lupakah kekasih kita yang kita ikut panutan Nabi SAW begitu mendekati, dan orang-orang saleh, para sahabat mendekati orang miskin. Ada dalil yang panjang mengenai masalah ni, tapi tak cukup masa. InsyaAllah akan ada ruang dan kesempatan akan datang, akan bahas begitu detail mengenai pembahasan ini. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, moga Allah Ta'ala terima bulan puasa kita pada tahun ini dan sebelum ini, dan amalan-amalan kita ketika dalam bulan Ramadan. Moga Allah Ta'ala terima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri tazkirah, saya minta maaf banyak-banyak. Andai kata ada percakapan saya tergurih hati tuan-tuan puan-puan, mohon maaf banyak-banyak. Yang saya berhajat daripada kalangan jemaah tuan-tuan puan-puan, tolong sangat-sangat adalah doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran, sahabat, dan tolong sangat-sangat selit-selit nama saya dalam rentihan doa tuan-tuan puan-puan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam yang baik itu datang pada Allah Taala. Sada silap kelemahan kekurangan ia datang pada saya sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarri min Allah Taala. Hakikatnya segala satu yang baik dan juga buruk kullu min indillah. Hakikatnya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.